Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Azmi Izzuan bin Mustafa dari Kuliah Sultan Abdul Hamid. Pada minggu lepas kita telah mempelajari mengenai pengenalan pendidikan jasmani, dan pada minggu ini kita akan teruskan pengajian kita untuk tajuk pengenalan pendidikan kesihatan. Kurikulum standard sekolah menengah komponen pendidikan kesihatan ialah disiplin ilmu untuk meningkatkan literasi kesihatan murid yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Jadi kamu mempelajari komponen pendidikan kesihatan ni, maklumat mengenai pengetahuan kamu, kemahiran dan juga nilai daripada pembelajaran pendidikan kesihatan ini dapat ditingkatkan. Literasi kesihatan merupakan salah satu aset abad ke-21 iaitu kemahiran memperoleh, menginterpretasi dan memahami maklumat mengenai kesihatan serta perkhidmatan kesihatan untuk meningkatkan kualiti hidup. Apa-apa pun kita belajar mengenai komponen pendidikan kesihatan ni adalah untuk meningkatkan tahap kesihatan kamu, iaitu kualiti hidup kamu pada masa akan datanglah. Murid merupakan pewaris negara yang perlu dilengkapi dengan literasi kesihatan seperti berpengetahuan, berkemahiran menangani risiko, menjaga keselamatan diri, mempunyai sikap dan nilai yang positif serta mengamalkan cara hidup yang sihat. Okey, bila digabungkan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, apa-apa pun kita mengamalkan cara hidup yang sihat. Justru KSSM pendidikan kesihatan digubah seiring dengan transformasi pendidikan negara yang berhasrat membentuk generasi yang sihat, berdaya saing, tekal menghadapi cabaran global masa kini. Kurikulum pendidikan kesihatan yang komprehensif dan kohesif berupaya melahirkan murid yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani, selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Kurikulum ini juga dibina sejajar dengan piawaian antarabangsa yang memberi penekanan kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, penyelesaian masalah dan inovasi. Okey, kita tengok matlamat pendidikan kesihatan. KSSM Pendidikan Kesihatan bermatlamat untuk meningkatkan literasi kesihatan murid bagi mencapai kualiti hidup individu dan melahirkan generasi yang dapat mengaplikasikan pengetahuan, menguasai kemahiran dan menghayati nilai dalam amalan hidup yang sihat demi kesejahteraan bangsa serta negara. Okey, kita belajar mengenai pendidikan kesihatan ni supaya pelajar-pelajar dia tahu standard kualiti kesihatan individu ataupun diri dia dan juga keluarga dia, dan kemudian mengaplikasikan apa yang dia belajar di sekolah ni dan kemudian menguasai kemahiran apa yang dia belajar dan menghayati nilai dalam amalan hidup yang sihat. Macam saya bagi contoh hari itu, okey, kita belajar mengenai piramid makanan contohnya. Jadi, kita tahu yang mana sumber bagi protein, sumber makanan bagi karbohidrat dan juga sumber makanan bagi minyak. Jadi, kat situ kamu boleh susun macam mana piramid makanan itu secara praktikal. Okey, kita sambung objektif pendidikan kesihatan. KSSM Pendidikan Kesihatan bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif berikut: meningkatkan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan diri, keluarga, masyarakat serta persekitaran. Nombor 2, menguasai kemahiran kecekapan psikososial dalam menghadapi dan menangani masalah kesihatan serta isu yang berkaitan. Ketiga, menguasai dan mengaplikasikan kemahiran mencegah masalah kesihatan serta penyakit. Keempat, membuat keputusan yang bijak dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kelima, membudayakan amalan positif dan sihat dalam kehidupan harian. 6, menzahirkan rasa syukur dan menghargai kesihatan yang dianugerahi Tuhan. Okey, kita tengok fokus pendidikan kesihatan. KSSM Pendidikan Kesihatan memberi fokus kepada pendidikan kesihatan berasaskan kemahiran yang merangkumi kemahiran kecekapan psikososial yang membolehkan murid mengekalkan gaya hidup sihat melalui pemerolehan maklumat, pembentukan sikap atau tabiat, kemahiran yang merangkumi nilai murni,
pelbagai pengalaman pembelajaran dan penekanan kepada kaedah participatory. Kita sambung kepada fokus bagi pendidikan kesihatan. Kemahiran kecekapan psikososial ialah kebolehan seseorang menangani secara berkesan kehendak dan cabaran harian, termasuk kebolehan mengekalkan keadaan mental yang baik serta mendemonstrasikan sesuatu perlakuan yang positif. Jadi kat sini kamu tunjukkan kelakuan yang positif. Ini juga merangkumi perlakuan semasa berinteraksi dengan individu lain dalam kepelbagaian budaya dan persekitaran. Okey, di sekolah kamu kan ada kawan-kawan yang daripada bangsa lain. Sama ada bangsa Cina ataupun bangsa India. Jadi kita bergaul secara interaksi dalam keadaan yang baik. Komponen yang terdapat dalam kemahiran kecekapan psikososial adalah untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan hidup, iaitu membuat keputusan, penyelesaian masalah, pemikiran kreatif, pemikiran kritis, komunikasi berkesan, kemahiran hubungan interpersonal, kesedaran sendiri, emosi dan menangani tekanan. Okey, kita sambung. 3 komponen utama pendidikan kesihatan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun PIRS. Komponen ini menekankan aspek kesihatan diri dan reproduktif, penyalahgunaan bahan, kemahiran pengurusan mental dan emosi, kekeluargaan, perhubungan, pencegahan penyakit dan keselamatan. Okey, antara salah satu subjek ni adalah kita belajar mengenai pengenalan seksual kamu. Kemudian kita belajar mengenai penyalahgunaan bahan ataupun penyalahgunaan dari segi dadah, ubat-ubatan, arak, kemudian kemahiran pengurusan mental dan emosi. Ini kita belajar mengenai macam mana kita nak menangani masalah mental dan emosi. Kemudian kita belajar mengenai kekeluargaan, iaitu perkahwinan, hubungan dengan abang dan adik, kemudian pencegahan penyakit dan juga keselamatan. Okey, yang kedua kita akan belajar mengenai pemakanan. Komponen ini menekankan aspek pemakanan yang seimbang, amalan makan secara sihat, penyediaan hidangan, keselamatan dan kualiti hidup. Okey, mengenai pemakanan ini kita akan belajar mengenai fungsi kepentingan makronutrien iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Kemudian kita akan belajar mengenai fungsi dan kepentingan mikronutrien iaitu mineral dan vitamin dan menganalisis pemakanan yang sesuai berdasarkan makronutrien dan makronutrien untuk menangani mikronutrien untuk menangani obesiti serta kurang berat badan. Kemudian kita akan menilai kepentingan pengambilan makronutrien dan mikronutrien mengikut keperluan. Okey, yang ketiga adalah pertolongan cemas. Kita tengok apa dalam komponen ini. Komponen ini menekankan aspek pertolongan cemas untuk menyelamatkan nyawa, mengelakkan kecederaan menjadi lebih parah dan mengurangkan kesakitan sebelum bantuan rawatan perubatan seterusnya diberikan kepada mangsa. Okey, bagi tingkatan 1 kita akan belajar mengenai prinsip dan prosedur Dr. ABC, kemudian kita mengaplikasikan prinsip dan prosedur Dr. ABC dan juga menilai tindakan yang diambil semasa melaksanakan prosedur Dr. ABC. Kita tengok organisasi kandungan pendidikan kesihatan. KSSM Pendidikan Kesihatan terdiri daripada pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial iaitu PIRS 75%, pemakanan 15% dan pertolongan cemas 10%. Kalau kamu tengok pada gambar rajah tu, okey, PIRS 75%, pemakanan 15% dan juga pertolongan cemas 10% sahaja. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi kita sambung pada minggu hadapan pembelajaran kita. Jadi macam biasa, hari ini kita ada tugasan ataupun latihan yang perlu kamu siapkan. Jadi semoga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.